Sejarah pendidikan di Malaysia bermula sejak zaman penjajahan. Telah melalui evolusi yang pesat sejak sebelum merdeka. Bermula dengan sekolah-sekolah bernegara yang dibina menipu kaum sehinggalah hari ini. Kerajaan telah memperkenalkan sistem pendidikan kebangsaan yang menekankan perpaduan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang meletakkan pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru adalah guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara sebuah masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah pendidikan guru digubal sebagai panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Matlabnya adalah untuk menghasilkan warga pendidik yang berkualiti. Kesan ini dapat dilihat dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran, memperkasakan pendidikan inklusif, dan memastikan setiap pelajar, tidak kira latar belakang, dapat menikmati peluang pendidikan yang adil dan seimbang. Sistem pendidikan pondok. Pendidikan pondok menurut Sabri Haji Said pada tahun 1983 merupakan salah satu sistem pendidikan tradisional yang memainkan peranan penting dalam memperkenal, menyebar dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak. Pada waktu itu, tujuan utama pendidikan pondok adalah untuk menyebarkan ilmu agama Islam kepada penduduk Tanah Melayu. Seiring dengan kedatangan Islam pada abad ke-14, seperti yang dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Terengganu pada tahun 1303 Masehi, pendidikan ini menjadi teras kepada pembentukan masyarakat berlandaskan agama Islam. Pondok-pondok seperti Pondok Pulai Jondong, Pondok Kubang Pasu, Pondok Tok Bancuk dan Pondok Tok Semain merupakan antara institusi pondok yang terkenal suatu ketika dahulu. Sistem pentadbiran pendidikan pondok lazimnya berpusat di sebuah perkampungan yang menjadikan surau atau masjid sebagai pusat pengajian dan tempat beribadah, manakala rumah-rumah kecil pula yang dikenali sebagai pondok dibina di sekeliling masjid sebagai tempat tinggal para pelajar atau santri. Sistem pembelajaran di pendidikan pondok berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuk panduan hidup di dunia dan akhirat. Warisan pendidikan pondok ini telah memberikan impak yang besar dalam penyebaran dan pengukuhan ajaran Islam di Tanah Melayu sejak zaman itu. Hubung kait sistem pendidikan pondok dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hubung kait antara sistem pendidikan pondok dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, terletak pada nilai-nilai yang ada pada dasar bagi kedua-duanya. Hal ini kerana pendidikan pondok merupakan sistem pendidikan tradisional yang telah lama memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat berilmu, berakhlak dan beragama di Tanah Melayu. Pada asasnya, sistem pendidikan pondok bertujuan untuk menyebarkan ilmu agama dan membentuk kepribadian yang mulia selaras dengan tujuan FPK, iaitu
melahirkan individu yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Seterusnya, pondok yang terkenal seperti Pondok Pulai Condong dan Pondok Kubang Basuh bukan sahaja berperanan dalam memberikan ilmu agama, tetapi juga membina asas moral yang kukuh dalam kalangan pelajar. Hal ini selari dengan matlamat FPK yang menekankan aspek pembangunan rohani untuk memastikan pelajar bukan sahaja berilmu, tetapi juga mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang disebutkan dalam FPK adalah nilai utama yang dipupuk dalam sistem pendidikan pondok melalui pengajaran agama yang mendalam dan intensif. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga menggariskan bahawa pendidikan perlu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini juga selari dengan pendekatan holistik yang diamalkan oleh sistem pondok yang melihat pendidikan sebagai satu usaha untuk membentuk insan yang seimbang. Di pondok, pelajar bukan sahaja diajar ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai moral dan panduan hidup yang meliputi semua aspek kehidupan seperti sikap menghormati, kasih sayang, adil dan sebagainya. Pendidikan di pondok bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai ketenangan jiwa, kecerdasan akal dan kekuatan jasmani yang semuanya penting bagi menghadapi cabaran hidup. Perkara tersebut semuanya seiring dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini juga dapat dilihat berkaitan pendidikan pondok yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan dilihat sebagai satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu, dan ini selari dengan tradisi pondok yang menggalakkan pelajar untuk terus mencari ilmu walaupun telah tamat pengajian. Pelajar pondok digalakkan untuk terus menimba ilmu, sama ada melalui kajian kitab, menghadiri kuliah agama atau mengajar orang lain. Hal ini seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahawa ilmu di dunia tidak ada pengakhirannya. Kesimpulannya, hubung kait antara sistem pendidikan pondok dan falsafah pendidikan kebangsaan sangat ketara, di mana kedua-duanya menekankan aspek pembangunan holistik dan keseimbangan antara rohani, intelek, emosi dan jasmani. Pendidikan pondok telah meletakkan asas yang kukuh bagi pembangunan masyarakat berakhlak dan berilmu di Malaysia, dan asas ini terus diperkukuh melalui falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadikan nilai-nilai agama, moral dan pendidikan seimbang sebagai teras dalam pembentukan individu dan masyarakat. Hubung kait sistem pendidikan pondok dengan FPG. Hubung kait antara sistem pendidikan pondok dengan FPG, falsafah pendidikan guru, dapat dilihat dari sudut peranan kedua-duanya dalam melahirkan individu yang berakhlak mulia, berilmu dan berperanan penting dalam masyarakat. Sistem pendidikan pondok mendidik pelajar melalui ilmu agama dan akhlak tanpa mengira umur, menggunakan kaedah halaqah, iaitu pembelajaran secara berkumpulan dengan tok guru sebagai pembimbing. Pendidikan pondok ini memberi tumpuan kepada pembentukan sosial pelajar, khususnya dari segi moral dan keagamaan. Hal ini selaras dengan falsafah pendidikan guru yang menyatakan bahawa guru perlu berpekerti mulia, bertindak sebagai role model dan berdisiplin. Seperti mana tok guru dalam sistem pondok, guru juga menjadi contoh yang baik bagi para pelajar. Dalam hal ini, dapat diringkaskan, tok guru bukan sahaja mengajar ilmu agama, tetapi juga memimpin masyarakat dari segi akhlak dan nilai moral. Sebagai bukti, pembelajaran yang diajar di pondok seperti tauhid, fiqh dan hadis adalah asas dalam pembentukan peribadi dan moral pelajar. Kerana agama Islam
mementingkan kepribadian yang mulia. Ini bersesuaian dengan prinsip falsafah pendidikan guru yang menekankan perkembangan individu, memastikan pelajar bukan sahaja berkembang dari segi akademik tetapi juga rohani. Kesimpulannya, sistem pendidikan pondok dan falsafah pendidikan guru mempunyai matlamat yang sama dalam membina insan yang berilmu, berakhlak dan berperanan dalam memajukan masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai tradisi. Laporan Rahman Talib 1960 merupakan sistem pendidikan selepas merdeka mengandungi cadangan dalam laporan Razak. Menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar bertujuan untuk menyatukan kaum. Bermaklumat untuk menyemak Pernyataan Razak 1957 memperbaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Apakah hubung kait antara laporan Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Laporan Rahman Talib 1960 menekankan pendidikan teknik dan vokasional yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan rakyat yang berketerampilan. Melalui pendidikan teknik dan vokasional, pelajar bukan sahaja memperoleh kemahiran teknikal yang berkaitan dengan kerjaya seperti jurutera, tukang kayu atau perekruh grafik, tetapi elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga diterapkan dalam pendidikan teknik dan vokasional. Hal ini dapat memastikan pelajar tidak hanya dilengkapi dengan kemahiran teknikal tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Pendidikan teknik dan vokasional juga memberi peluang kepada pelajar yang mungkin kurang cemerlang dalam akademik untuk mencapai kejayaan dalam bidang-bidang lain yang memerlukan kemahiran khusus. Dengan adanya penerapan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, pelajar dapat dibimbing untuk menjadi lebih bertanggungjawab, disiplin dan berintegriti dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya penerapan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan teknik dan vokasional, tenaga kerja yang berdaya saing di peringkat global dapat dilahirkan. Pelajar yang terlatih dengan kemahiran vokasional yang tinggi serta nilai-nilai moral yang baik akan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi, baik di dalam maupun di luar negara. Justeru, pendidikan teknik dan vokasional yang disepadukan dengan elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan mampu melahirkan tenaga kerja yang tidak sahaja mahir tetapi juga beretika dan bertanggungjawab. Hal ini bukan sahaja dapat memenuhi keperluan ekonomi negara tetapi juga selaras dengan maklumat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat yang berketerampilan. Pelajar yang dilatih di bawah sistem ini diharapkan bukan sahaja dapat menyumbang kepada produktiviti negara tetapi juga menyumbang kepada pembangunan sosial dan moral dalam kalangan masyarakat. Apakah hubung kait antara laporan Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan guru? Laporan Rahman Talib telah menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang selaras dengan falsafah pendidikan guru, iaitu guru memelihara satu masyarakat yang bersatu padu. Laporan Rahman Talib yang mencadangkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah adalah bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan di negara yang berbilang kaum seperti Malaysia. Dengan adanya satu bahasa pengantar yang dikongsi bersama, pelajar dari berbagai latar belakang etnik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih mudah.
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar membantu membina semangat kebersamaan dalam kalangan pelajar yang akhirnya dapat mengukuhkan perpaduan nasional. Sebagai guru, mereka memainkan peranan penting dalam menyampaikan ilmu dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru yang antara lain menekankan pembentukan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran membolehkan guru mendidik pelajar dari semua kaum dengan pendekatan yang sama. Guru berfungsi sebagai ejen perpaduan yang bukan sahaja mengajar mata pelajaran akademik tetapi juga menyemai semangat nasionalisme dan sikap menghargai kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Dengan menggunakan bahasa Melayu, guru dapat menyampaikan mesej bahawa walaupun kita berbeza dari segi etnik, bahasa atau agama, kita tetap berkongsi satu identiti kebangsaan yang sama. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar juga selari dengan malamat falsafah pendidikan guru. Apabila pelajar belajar dalam bahasa kebangsaan, mereka secara tidak langsung akan memperkukuhkan identiti mereka sebagai rakyat Malaysia. Bahasa adalah elemen penting dalam pembentukan identiti dan apabila bahasa kebangsaan digunakan secara meluas dalam pendidikan, ia membantu menyatukan rakyat di bawah satu identiti bersama. Ini juga memberi pelajar perasaan memiliki terhadap negara mereka yang penting dalam membina perpaduan. Justru penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti yang dicadangkan dalam laporan Rahman Talib bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pendidikan, tetapi juga sebagai alat penting dalam menyatukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Guru mempunyai peranan besar dalam memastikan bahasa ini digunakan untuk menyampaikan ilmu dan nilai perpaduan yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru. Melalui bahasa Melayu, pelajar dapat belajar untuk hidup dalam masyarakat yang harmoni dan bersatu padu, yang akhirnya menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Seterusnya, perkembangan pendidikan yang kedua yaitu laporan Aminuddin Baki yang telah digubal pada tahun 1964 oleh Dato' Seri Aminuddin bin Baki. Laporan Aminuddin Baki 1964 adalah sebuah dokumen penting yang memberikan pandangan strategik terhadap pembangunan sistem pendidikan di Malaysia, yang membincangkan beberapa aspek penting termasuk penyusunan semula pendidikan menengah, pembangunan modal insan, dan usaha untuk mempelbagaikan jenis kursus. Pertama, dalam usaha menyusun semula pendidikan menengah di Malaysia, laporan ini menekankan keperluan untuk mengubah struktur pendidikan yang sedia ada. Pada waktu itu, sistem pendidikan menengah dilihat kurang teratur dan tidak memenuhi keperluan masa depan negara yang sedang pesat membangun. Oleh itu, Aminuddin Baki mencadangkan agar sistem ini dirombak supaya lebih relevan, moden dan menepati kehendak sosioekonomi negara. Ini termasuk usaha memastikan setiap pelajar mempunyai laluan pendidikan yang jelas sama ada akademik, vocational atau teknikal. Pembangunan modal insan pula ditekankan sebagai aspek kritikal dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Laporan ini menjelaskan bahawa pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran, tetapi juga alat untuk membangunkan bakat-bakat baharu yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Pembangunan modal insan melibatkan penyediaan pelajar dengan kemahiran, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang produktif dan bersaing dalam dunia yang semakin global.
Satu lagi elemen utama dalam laporan ini adalah cadangan untuk mempelbagaikan jenis kursus yang ditawarkan di peringkat menengah. Menyadari hakikat bahwa tidak semua pelajar sesuai dengan haluan akademik yang tradisional, laporan Aminuddin Baki mengusulkan supaya lebih banyak kursus vokasional dan teknikal diperkenalkan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan menengah lebih inklusif di mana setiap pelajar dapat memilih kursus yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, sekaligus menggalakkan lebih ramai pelajar untuk terus bersekolah dan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran kepada tahap yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, laporan Aminuddin Baki 1964 memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan penyusunan semula pendidikan menengah, pembangunan modal insan, dan kepelbagaian kursus. Laporan ini memberikan asas yang kokoh untuk sistem pendidikan yang lebih progresif dan holistik. Laporan Aminuddin Baki ini menjadi dasar kepada penggubalan falsafah pendidikan negara pada tahun 1988. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai perubahan yang signifikan dengan matlamatnya untuk membangunkan modal insan yang berkualiti dan seimbang. Laporan Aminuddin Baki pada tahun 1964 menjadi titik tolak kepada reformasi pendidikan di negara kita dengan menekankan keperluan untuk memperluas akses pendidikan menengah dan memberikan peluang yang lebih inklusif kepada seluruh rakyat Malaysia. Laporan ini mencadangkan agar pendidikan menjadi alat untuk menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi menyokong pembangunan ekonomi negara. Dalam konteks ini, guru telah mula diiktiraf sebagai ejen penting dalam reformasi tersebut. Ini selari dengan falsafah pendidikan guru (FPG) yang bertujuan melahirkan guru berketerampilan, berwawasan dan mempunyai kemahiran pedagogi yang baik untuk memastikan keberkesanan pendidikan. Melalui FPG, guru bukan sahaja berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk moral dan sahsia pelajar. Peranan guru ini amat penting dalam membangunkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani, dan sosial yang digariskan oleh falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1988. FPK mengambil elemen-elemen yang telah dibangunkan sejak laporan Aminuddin Baki dan memperluaskannya dengan memberikan penekanan kepada pembentukan insan yang holistik. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Malaysia bukan sekadar berfokus kepada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan individu yang berintegriti, bertanggung jawab, dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Justru hubungan antara laporan Aminuddin Baki, FPG, dan FPK adalah amat jelas. Laporan Aminuddin Baki membuka jalan kepada perubahan dasar pendidikan yang menyokong pembangunan modal insan, manakala FPG memastikan bahwa guru-guru dilatih untuk melaksanakan prinsip-prinsip FPK dalam bilik darjah. Melalui integrasi ini, sistem pendidikan Malaysia terus berusaha untuk melahirkan insan seimbang yang mampu menghadapi cabaran global dan memberikan sumbangan bermakna kepada negara. Melihat kepada laporan Aminuddin Baki, beliau menekankan keperluan meningkatkan bilangan dan kualiti guru sebagai elemen penting dalam reformasi pendidikan menengah. Ini bertepatan dengan falsafah pendidikan guru yang menegaskan bahwa guru harus dilatih dengan kemahiran pedagogi yang kuat dan integriti moral untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Tambahan itu, laporan ini juga mengakui peranan guru sebagai tunjang utama dalam sistem pendidikan. Ini jelas selari dengan falsafah pendidikan guru, di mana guru tidak hanya dilihat sebagai penyampai ilmu, tetapi juga ejen perubahan yang bertanggung jawab membentuk moral dan sahsia pelajar, sesuai dengan prinsip EPK yang menekankan pembangunan modal insan secara menyeluruh.